Okey. Sorry tadi ada masalah teknikal kepada penonton live stream untuk talk show Siang Sembang Mak Seri 5. Maaf kepada Datuk Dr. TN juga ada masalah teknikal untuk network pada hari ini dan Inilah kepada masalah work from home ini. Kalau pilih platform yang salah akan jadi isu ni, saya mohon maaf ya. Pilih ya. platform yang betul MAK. Saya mohon kerjasama semua untuk kita berfikir lagi platform begini harus kita fikir yang baik-baik. Ya, Right, let betul. us start all over again. Yes, all Terima over. kasih Okay. sekali lagi. Thank you, Dan Datuk tadi Doktor. Dr. TN bercakap tadi berkenaan WFH. Kita Yes. semua nak cari WFH sebenarnya dari dulu. Tapi sekarang ini apa yang berlaku, WFH ini, kalau dulu kita kata kita nakkan work-life balance ataupun balance quotient dalam kehidupan kerjaya kita, memang kita termimpi-mimpikan untuk bekerja dari rumah. Apa yang Dr. TN sebut tadi, Dr. TN ulang kalau sampai dah dengar, Dr. TN minta maaf. Kita dulu nak sangat dalam seminggu 5 hari kerja tu di perkhidmatan awam ni, ada 2 atau 1 hari yang kita duduk dekat rumah. Kenapa? Kemungkinan kalau kita ni ada kelompok terdiri daripada kelompok masyarakat atau warga kerja yang ada anak-anak yang mungkin OKU, ibu bapa, warga tua, warga mas yang terpaksa kita jaga. Jadi dia membolehkan kita melaksanakan tugasan itu tanpa meninggalkan orang-orang yang kita sayang ini. Dan juga ada kajian mengatakan ada manfaat kepada majikan dan pekerja yang mana melalui work from home ini majikan boleh berjimat dan juga kita orang-orang yang bekerja ini juga akan mampu berjimat dari segi kita punya tambang naik bas, tambang naik Grab, tak perlu bayar minyak, tak perlu orang kata menunggu masa, membuang masa di tempat-tempat menunggu dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku ini hari ini, apa yang Allah turunkan, dugaan Allah SWT yang melanda bumi bermula daripada akhir 2019 yang mana Malaysia digegarkan dengan coronavirus ini, kita dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu tenteranya yang tak nampak, yang halus sangat tenteranya. Yang tentera ini dinamakan coronavirus. Jadi dia ni kecil dan dia punya rupa ada dekat dalam gambar yang next slide ini. Inilah dugaan Allah yang Allah berikan kepada bumi yang disebabkan tentera coronavirus ini. Next please. Dan tentera inilah yang dinamakan coronavirus ini. Next please. Ni dia yang Dr. TN nak tunjuk tadi ya. Tekan sekali lagi Ros. Ya Allah, Dr. TN tak suka sangat macam ini. Minta maaf ya. Ros, tolong rujuk you punya WhatsApp group ya. WhatsApp nanti Right. Jadi apa yang sedang berlaku di sini hari ini adalah tentera-tentera Allah yang namanya coronavirus ini telah menyebabkan kehidupan manusia secara umumnya berubah. Telah menyebabkan cara kita bekerjaya pun berubah. Telah menyebabkan cara kita punya penghidupan pun berubah. Dan ianya telah menyebabkan WFH ini menjadi salah satu norma baru ataupun budaya dalam kita bekerjaya. Kenapa kita perlu ber-WFH ini? Ianya disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang berlaku sekarang ini. Kalau kita tengok secara sejarah kronologinya, kalau kita tengok dekat dalam slide kita ni, bermula daripada 18 bulan 3 PKP, lepas tu tukar jadi PKPB, lepas tu jadi PKPP. Dan apa yang berlaku, kita sekarang dalam fasa yang keberapa ketika ini? Kalau siapa orang tahu, kita dalam fasa ke-8 sebenarnya. Dan dia juga kita takut kita akan masuk fasa ke-9. Betul kan? Sebab kita dalam fasa ke-8 yang mana dianya adalah dalam tempoh sebenarnya diumumkan bahawa ianya berlaku sepatutnya sehingga 31 hari bulan 3 tahun 2021 ini, tetapi dalam tempoh pelaksanaan fasa ke-8 ini kita terpaksa melalui satu tempoh PKP 2.0 yang kita berharap dan berdoa akan menjadi sehingga 18 hari bulan 2 ini. Jadi sidang penonton yang Dr. TN sayangi, apa kesan PKP ni?
Of course semua orang dah tahu, sejak bulan 3 tahun lalu pergerakan kita terkawal dan kalau kita melanggar SOP kita akan dikenakan sanksi ataupun perintah-perintah saman compound, dan yang paling sangat terkesan kepada kita warga kerja sektor awam ini, ada di kalangan kita macam mana Cik Ros sebut tadi, kita perlu ber-WFH. Dan ini menyebabkan kita menjadi keliru dan kadang-kala kita punya work from home ini disebabkan dah lebih setahun sidang penonton, kita merasakan dah jadi macam biasa dah tidak ada sangat jadi isu. Saya harap itu yang sedang berlaku kepada kita Tetapi sebenarnya sidang pendengar, sidang penonton yang Dr. TN muliakan, secara psikologinya, Dr. TN nak pause kat sini secara psikologinya manusia dia akan menafi dan menolak perubahan yang dia paksa dirinya. Belum Ros Secara psikologinya manusia akan menolak dan menafi perubahan yang berlaku dalam dirinya. Dia ada 4 fasa. Kalau kita tengok, dalam kita melalui proses perubahan diri, kita akan melalui fasa pertama secara psikologi fikiran kita denial. Itu yang pertama, denial. Yang kedua, resistance. Itu yang kedua Minta maaf Dr. TN tak dapat buat annotation sepatutnya Dr. TN menconteng sekarang ini untuk tunjuk secara psikologi. Sebab ini daripada kajian Dr. Elizabeth Kanter menunjukkan manusia Kanter's change people's behavior in adapting and changing or into embracing into new changes that they need to do. Fasa pertama menafi. Fasa kedua membangkang. Sampai dia jelas kenapa dia perlu, kenapa dia harus buat benda-benda yang disuruh buat itu, dia tidak akan menerima. Itu memang secara semula jadi, secara psikologinya, ini orang-orang ahli akrab kena faham kenapa orang memberontak, kenapa orang menolak. Secara semula jadinya, memang kita melalui 2 fasa pertama ini, iaitu fasa penafian dan fasa resistance, iaitu bangkangan. Sampai dia lihat, oh betul lah diorang dah mati banyak. Oh betul lah diorang yang sesak nafas macam tu teruk sekali. Ini pada bulan 3, bulan 4 tahun lalu kita tengok kan. Bila kita tengok nampak orang sesak nafas melampau sampai macam itu sekali kan. Sampai tak boleh bernafas. Barulah kita mula fasa ketiga sidang penonton. Fasa ketiga ini dipanggil acceptance. Acceptance ini maknanya mula manusia menerima bahawa norma baru ini perlu dijadikan amalan baru kita, termasuklah WFH. Dan apabila masa itu dah agak panjang dan mereka dah mula rasa selesa, kita akan masuk ke fasa keempat. Fasa keempat ini dipanggil exploration ataupun commitment. Actually now I should be annotating, jotting down something for you to see, but it's okay. Since I cannot, I hope you guys understood. First phase, when we are being forced to undergo a change that we do not want to do it. We are being forced. We are being imposed on. Alright? Number 1 is denial. Number 2 is resistance. Number 3 is acceptance. Number 4 is exploration. And when we come into the exploration stage, kita memasuki fasa kita memberikan komitmen. Dr. TN rasalah, pada ketika ini ramai di kalangan ahli akrab dan juga warga kerja sektor swasta, awam dan swasta pun telah masuk ke fasa, kalaupun tidak explore lagi, tidak beri komitmen, dan ramai yang masih mengharap sebenarnya Ros dan rakan-rakan bahawa PKP ini akan tiada lagi, coronavirus akan pergi buat selama-lamanya. Itu satu pengharapan yang baik, satu pengharapan yang positif. Tetapi Dr. TN takut pengharapan itu menyebabkan kita terlalu lama di fasa penafian dan fasa bangkangan. Kita tidak mahu masuk ke fasa ketiga yang Dr. TN sebut tadi. Saya ulang dalam proses perubahan secara psikologinya, manusia melalui 4 fasa, 4 kuadran, 1, 2, 3 dan 4. Ini masalah saya tak boleh annotated, saya tak boleh annotate, tak apa-apa. Dan denial ini akan berlaku kepada manusia yang tidak mahu menerima hakikat apakah virus COVID-19 ini. Hakikat yang kita tahu, dia telah ada dalam masyarakat kita dan telah bermutasi sidang penonton.
Maknanya dia akan ada lama dengan kita. Kita perlu hidup dengan dia, kita perlu orang kata apa, give and take dengan pandemik ataupun coronavirus ini. Jadi adakah selama-lamanya kita mahu menafi? Adakah selama-lamanya kita mahu membangkang? Dr. TN rasa tidak bijak, terutamanya warga pekerja sektor awam yang sekarang ini pemerintah kerajaan kita sedang rancak meneruskan dan meminta masyarakat meneruskan kehidupan, tetapi kita pula orang yang sepatutnya menghulurkan bantuan dalam bentuk bimbingan dan kaunseling ini, kita pula yang ada kekangan dan juga limitasi pemikiran yang menyatakan bahawa benda ni tak lama, tak apa-apalah, kita bangkang je dulu, nanti kita akan back to normal. Hello, kajian terkini menyatakan kemungkinan 5 tahun atau 7 tahun. Dr. TN takut nak sebut benda ini ya. Tapi inilah hakikatnya Ros, inilah hakikatnya rakan-rakan yang sedang melihat bahawa kemungkinan paling tidak 3 ke 5 tahun akan datang. Kita akan mungkin kalau kita balik kepada pekerjaan biasa pun akan ada bosses dan juga organisasi kita yang akan menggalakkan kita adopt and adapt work from home ini sebagai salah satu daripada norma baru. Kesan daripada fasa 1 dan fasa 2 yang Dr. TN sebut tadi, iaitu denial dan juga resistance tadi, dia akan datang cabaran-cabaran yang sedang ditunjuk dalam kita punya slide ini. Sidang penonton yang Dr. TN muliakan, antara cabarannya jadi 2 jenis cabaran ya, Ros dan rakan-rakan, cabaran internal dan cabaran eksternal. Saya rasa cabaran ini telah kita lalui. Ini hanyalah sekadar orang kata apa, introspeksi diri sahaja. Satu cabaran untuk kita fokus dalam berkejaya. Ya, dan ramai orang kemampuan untuk fokus dia punya focus span itu berbeza-beza. Dalam kajian psikologi sumber manusia dan juga pembelajaran dan juga pembangunan sumber insan dan juga modal insan, dalam kita bertentang dengan guru ataupun bertentang berinteraksi, dikatakan manusia ini hanya boleh memberikan fokus span-nya paling lama 20 minit sahaja. Ros, sebenarnya 20 minit sahaja kita boleh fokus. Itu kalau kita berdepan dengan Ros. Kita bercakap dengan Tuan Haji ataupun Puan Hajah kita, penyelaras dan presiden kita. Ataupun datuk kita, kan? Kita punya penasihat. Itu 20 minit kalau kita bertentang. Kalau kita tidak bertentang, yang sekarang ni you hanya mendengar dan saya hanya bercakap sahaja, macam saya rasa macam robot macam ini, saya punya fokus span dan juga anda punya fokus span, kemungkinan daripada kajian psikologi yang 20 minit itu boleh jadi 10 minit. Sebab itu teknik hanya seorang bercakap tidak ada interaksi ini tidak boleh pakai lagi dalam teknik-teknik pembelajaran dan pembangunan sumber manusia ya. Webinar, dia sebenarnya hanya boleh dalam 30 minit sahaja. Kalau sejam dia mesti ada interaksi sebenarnya. Sebab apa? Kita nak pastikan semua yang mendengar itu benar-benar mendapat apa yang dihasratkan. Melainkan kalau kita sekadar hanya nak buat acara, bolehlah. Betul kan? Tapi saya yakin Majlis Akrab Kebangsaan ini ada hasrat yang murni untuk memastikan ilmu yang diberikan itu akan jadi meresap dalam diri orang-orang akrab terutamanya. Dan semua cabaran internal ni, sidang penonton, adalah kerja kita sebagai ahli akrab. Sebab apa? Aspek fokus, aspek disiplin. Ada orang kata dia tak ada disiplin untuk melakukan kerja daripada rumah. Dia perlukan suasana. Dan ini dia ada kena mengena dengan yang terakhir, malas ini jadi sebab tiada suasana office. Dan kemungkinan elemen tak biasa lah, cepat rasa letih lah, lepas tu tak tahu nak kerja apalah, lepas tu macam kat rumah macam ada kerja ke ni? Macam tak ada kerja je. Lepas tu anak-anak masih melingkar kat kaki, suami masih ada dekat depan muka kita, tak nak mandi lagi. Kemungkinan ini menyebabkan pemikiran kita secara psikologinya tercabar. Dan inilah yang ketiga, tidak biasa, cepat merasa letih. Dan juga yang keempat ini, tiada goal atau tiada matlamat. Tak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan kemungkinan juga disebabkan tiada matlamat yang jelas ini, poin kedua yang Dr. TN letak kat sini. Hello, ada orang kata Dr. TN, work from home ni lagi teruk daripada work from office. Sebab apa? Dekat office WFO kita boleh switch on, switch off. Kan dalam counselling kan, Ros kan? Bila kita buat sesi counselling, kita ada switch on, switch off. Tetapi bila kita kerja kat rumah ni, salah satu cabaran dia adalah poin yang Dr. TN letak ini, sukar untuk berhenti ni. Kenapa? Kita merasakan kita bekerja tak berhenti-berhenti pula. Tak ada waktu pejabat.
Dan bos pula yang mungkin tak faham bahasa ni dan tidak berempati dengan peranan kita dekat rumah, keep on sending kerja yang maknanya lepas tu keep on disturbing us. Apa kita tengah buat ni? Macam mana kita punya report ni? Boleh tak siap ini? Dia pula jadi panic attack yang kita pula jadi tiba-tiba jadi tekanan yang luar biasa. Ini juga antara cabaran yang berlaku. Selanjutnya Ros cabaran eksternalnya ini adalah berbentuk yang Dr. TN sebut itu. Yang pertamanya ialah berkenaan signal. Ni yang tadi tu, tengah Dr. TN bercakap, tiba-tiba rupanya Dr. TN bercakap seorang-seorang. Dah dekat 5 minit Dr. TN bercakap, baru tahu yang rupanya tergendala siarannya. Baru Ros telefon Dr. TN, baru perasan. Ini adalah bukti yang sahih lagi nyata bahawa work from home atau meeting from home atau having a discussion online, if you choose not the right platform, you will be facing a lot of issues. That would be the situation that we need to do, orang kata apa, proper shop around. There are many other platform yang more reliable than whatever we are using. I'm not going to blame who and I'm not going to blame what. Okay? But sepanjang pengalaman Dr. TN daripada bulan 3 tahun lalu, inilah kali pertama Dr. TN kena mengulang sekali lagi. Tak pernah dalam sejarah Dr. TN bercakap kena mengulang. Maknanya ada kekangan dan signal Wi-Fi yang boleh menjadi kemungkinan data ataupun kemungkinan memang signal down dan sebagainya. Contohnya malam tadi dekat kawasan Taman Tun, Dr. TN duduk Taman Tun memang down, tapi dalam 20 minit semua orang complain, tetapi itu memang di luar kawalan kita. Dan sebab itu Dr. TN letak cabaran eksternal. Peralatan dan perkakasan internet mungkin kat rumah tiada kemungkinan tak ada smartphone, tak ada laptop, tak ada tab, ada iPad. Lepas tu isu komunikasi online. Ni tadi Dr. TN dah sebut tadi kan. Menjadi kadang-kadang kita pula jadi cikgu. Hello, sekarang ni PDPR kan Ros, yang mana ada anak kecil, sekolah rendah, sekolah menengah. Pembelajaran dan pengajaran di rumah telah dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan baru-baru ini. Maknanya semua sekolah sekarang ni serentak. Anak-anak kita di sekolah. Kalau dulu sekolah bersegmen. Pagi budak darjah 2 sampai pukul 11 ke pukul 1, budak darjah 4 ke darjah 5. Jadi sebenarnya kita boleh berkongsi gadget. Sekarang ini, bila kita nak jadi cikgu, ini cabaran keempat kalau tengok sini, menjadi cikgu untuk anak-anak di situ kan. Juga cabaran kita sebenarnya. Gangguan anak-anak, gangguan pasangan di rumah. Lepas tu kita terpaksa bangun untuk pergi ke dapur, masak air, nak menyediakan makan tengah hari. Suasana di rumah yang mungkin agak terlalu santai, ni poin yang dekat yang seterusnya Suasana mungkin di rumah terlalu bising, yang mungkin anak terlalu ramai ataupun mungkin jiran-jiran terlalu dekat duduk rumahnya. Lepas tu juga ini salah satu cabaran besar kita, bos tidak memberi sebarang arahan. Ini juga masalah. Kalau ada yang level 44, 41 dan ke atas di sini atau 48, Dr. TN dengan penghormatan kepada bosses anda adalah bosses. Kalau ada staff kita yang work from home, tolong jangan biarkan staff kita terkontang-kanting. Ini cabaran dia Kalau dia terkontang-kanting, akhirnya yang menjadi masalah kita juga. Jadi elemen support, elemen sokongan, dokongan bos kepada anak buah yang sedang WFH perlu dipastikan. Ini yang selanjutnya ada yang memberikan arahan yang terlalu umum, yang maknanya dia memberikan kekeliruan kepada anak buah kita yang sedang di WFH itu nak buat apa? Ini juga cabaran-cabaran eksternal. Dan yang dua terakhir, terasa terasing, tiada sokongan rakan-rakan kan? Ini juga menyebabkan kita dekat rumah dan ada kemungkinan yang claustrophobic, yang merasa kita ni jadi, ini yang Dr. TN sebut tadi Dr. TN baru cakap dekat radio KLFM setiap pagi dalam pukul 8 suku. Dr. TN bercakap di KLFM, rancangan Inspirasi KL, pukul 8 Inspirasi di Labuan FM. Dan pagi ini Dr. TN bercakap pasal demam kabin. Demam kabin ini adalah sindrom di bawah ilmu psikologi. Anak-anak merasakan bosan yang terlalu melampau disebabkan mereka tidak boleh keluar dan tidak boleh bermain dan bertemu rakan-rakan dan kawan-kawan mereka dalam satu jangka masa yang agak panjang. Dalam psikologi dipanggil cabin fever. Dan ini juga salah satunya claustrophobic dan juga cabin fever ini boleh menyebabkan cabaran eksternal yang boleh berlaku di kalangan anak-anak kita. Dan kajian juga menunjukkan bukan saja anak-anak, bapa-bapa anak dan mak-mak anak pun
kakak-kakak anak pun, makcik-makcik anak-anak pun boleh terkena orang kata apa, demam kabin ini. Sidang pendengar, sidang penonton yang Dr. TN muliakan, Dr. TN di masa yang ringkas ini nak berikan beberapa tips agar WFH kita lebih berkesan, lebih mantap. Apa yang perlu kita buat untuk memastikan kita mendapat orang kata apa, melaksanakan tugasan WFH dengan lebih mantap. Ini dia tips yang Dr. TN nak sampaikan. Tak banyak, sedikit dan ada kemungkinan pengulangan. Sekadar ingatan untuk kita, pastikan kita menjadi warga kerja yang tidak melepaskan kerja sekadar orang kata melepaskan batuk di tangga. Yang pertama, tolonglah segera terima perubahan. Jangan berada di takuk yang pertama, denial dan resistance terlalu lama. Tetapi kalau kita masih denial dan resistance, Ros dan rakan-rakan, ini peranan akrab untuk membimbing rakan-rakan kita keluar daripada kuadran ataupun segmen 1 iaitu penafian dan segmen 2 bangkangan itu. Kerana kita kena masuk ke segmen ketiga. Ketiga ini terima. Sebab itu Dr. TN letak elakkan dalam denial dan resistance. Cepat mempelajari kemahiran-kemahiran yang perlu. Contohnya teknologi, tolonglah pergi YouTube, layari YouTube. Nampak Dr. TN letak situ, Dr. TN menjerit. Kalau tak boleh juga, tanya rakan sekerja atau wakil PTM kita, Pusat Teknologi Maklumat ataupun apa. Kalau sektor awam dia panggil apa? PTM kot, Jabatan Teknologi ke apa ke benda tu. Tanyalah rakan-rakan itu, macam mana nak buat persediaan supaya kita dapat melakukan kita punya sesi sembang ini dengan lebih mudah, lebih santai, lebih interaktif. Dan ini zaman moden, ada banyak benda yang kita boleh belajar daripada YouTube. Dan yang pentingnya ni untuk Dr. TN juga, Dr. TN ni kurang sabar ini memang kalau ada je benda yang menyusahkan terus tolak sebab pilihan ada. Kita ada pilihan 5-6. Kenapa perlu kita menyusahkan diri? Jadi saya rasa ini juga kita perlu fikirkan. Tetapi poin pertama untuk kita lebih berkesan work from home ini, rakan-rakan akrab yang Dr. TN sayangi, terimalah perubahan. Redalah dengan apa yang ada. Jangan terlalu lama dalam denial dan dalam perasaan resistance ini. Ini juga kita perlu faham bahawa bila kita tidak mahu menerima, dia akan menyebabkan secara psikologi kita menolak, menangkis. Yang Dr. TN takut akhirnya kita akan tertinggal ke belakang, jauh ditinggalkan oleh rakan-rakan yang mahukan perubahan ini menjadi sebahagian daripada hidup kita. Yang kedua tipsnya adalah kita perlu pastikan komunikasi kita berkesan ini sebenarnya kunci untuk WFH adalah komunikasi. Komunikasi yang jelas antara bos dengan rakan sekerja, komunikasi yang jelas antara penceramah dengan moderator yang sedang berlaku, antara saya dengan Ros. Saya berkomunikasi dan saya tak suka orang sebut next saya tak suka Saya seorang trainer yang mengajar orang next ini hello, sangat tak profesional. Jadi saya dengan Ros, saya hantar message. Kalau untuk pengetahuan you all, saya hantar message. Next saya cakap. Sebenarnya saya cakap dalam hati. Hati saya meronta sebenarnya ni. Betul kan? Sebenarnya saya nak pegang tapi tak boleh. Jadi apa yang perlu kita buat? Perbaiki. Okay? Sebab pengalaman ini mengajar kita untuk menjadi warga kerja yang lebih baik. Dan ada orang suka, ada orang tak suka. Saya tak suka. Saya cakap terus terang, saya tak suka. Jadi bagi saya, ada orang kata, belagaklah dia ni. Ini adalah sangkut melalui suasana begini. Saya kata ada ruang lain untuk kita pastikan tiada berlaku benda sebegini. Justru kenapa kita perlu memilih ruang yang memelambat. Kalau you staff saya, you kena dengan saya. Saya akan memang kena, saya akan betul-betul. Tapi yang pentingnya, kita nak pastikan komunikasi antara saya, bos, ataupun antara saya dengan orang yang saya arahkan itu dekat rumah yang sedang buat kerja, mesti mantap. Kalau tidak, dia akan jadi macam, dan dia akan membuatkan kita cepat irritated. Terutama elemen-elemen work from home ini kita kena kawal. Alright? Sebab itu Dr. TN tadi dengan Ros, dalam pukul 8.30 kita ada buat sesi percubaan. Tapi Ros, dalam kita buat sesi percubaan pun, buat persiapan pun, benda-benda yang tak boleh kita kawal ini terpaksa berlaku. Tetapi yang menariknya, kita mendepaninya dengan hati yang tenang. Tapi yang penting, poin kedua, pastikan komunikasi kita berkesan. Kita harus jelas apa yang diharapkan daripada diri kita semasa kita work from home.
Dan handphone mesti jadi media kedua. Kalaupun internet dan juga laptop kita media pertama, kalau tidak handphone jadi kedua, handphone tu mesti jadi medium pertama. Mesti sentiasa on. Mesti sentiasa setiap 10 minit tengok. Okay? Sampai orang kata, takkanlah saya tak ada kerja lain. Kejap-kejap saya nak tengok handphone. Hello, kerja kau kerja apa kalau waktu kerja 8 jam? Tu memang itu kerja kau. Dan sekarang ni WFH, kalau itu perlu kau kena tengok je lah. Alah, kalau tak boleh 10 minit, setiap 15 minit lah. Tengok dan respon, bos, minta maaf. Tadi Ros dekat dapur dengan anak, tapi Ros tengah tengok balik kerja kita. Ros nak tunjukkan, betul tak Ros buat ni, bos? Ambil gambar, caption, tunjuk. Jadi ini proaktif behavior yang kita ada dekat rumah sebagai warga akrab dan warga kerja sektor awam yang memastikan perkhidmatan kita untuk kesejahteraan rakyat tidak terganggu-gugat. Rakyat sedang melihat dan menunggu kerja kita. Betul? Jadi komunikasi kita adalah IT, teknologi, handphone. Ini poin yang keempat ya. Respon mesej WhatsApp bos kita dengan pantas. Tentukan tempoh masa maksimal dan minta izin bos. Tengku, boleh tak Ros minta izin? Ros tak boleh tengok kejap-kejap, tapi setiap 15 minit Ros akan tengok. Kalau tak respon immediate, Datuk boleh tunggu tak kejap Tok? Please Tok. Cakap. Jangan you andaikan, tak faham ke? Kita kat rumah. Kita ada suami lah, kita ada anak lah. Kau jangan lupa work from home tu kau bekerja dan kau dibayar. Ini problemnya kadang-kala kita masih dalam segmen yang pertama iaitu denial dan resistance yang tak pasal-pasal. Akhirnya kita jadi orang akrab yang tak berguna. Apa erti kita jadi orang akrab? Kalau kita sendiri masih di dalam takut yang living in denial, in resistance dan akhirnya marah-marah, yang akhirnya kita sendiri kerja tak siap dan akhirnya tidak ada output yang seharusnya datang daripada diri kita. Alright? Tetapi betul Dr. TN tak nafikan internet, data, aplikasi teknologi ini adalah satu benda yang perlu kita pastikan selagi kita mampu. Tapi ada ruang dan ketika kemungkinan kita tidak mampu dan itu terpaksa kita depani dengan hati yang tenang dan sabar. Yang selanjutnya, yang ketiga, sidang penonton yang Dr. TN muliakan, ini ada orang ketawa dengan Dr. TN sampaikan poin ini Kalaupun kita kat rumah, amalkan macam mana kita nak pergi kerja. Pagi-pagi tu kita dah bangun pagi, dah mandi, Ros, bergigi, dah semayang, dah makan awal, kalau perlu berdoa dulu dan kita dah tukar baju dah. Pakai baju yang macam kita nak pergi office. Kalau biasa pakai minyak wangi, pakailah sikit. Tak banyak pun tak apa-apa. Kemungkinan ada yang ketawa dengan Dr. TN, kata gila ke Dr. TN ni. Kalau perlu scroll rambut, pakai minyak, pakai orang kata apa, perlu pakai gel macam Dr. TN, pakai. Okey, jangan selekeh-selekeh kat rumah. Kerana kajian menunjukkan ada kesan impact positif dari segi minda dan psikologi orang-orang yang benar-benar bersiap sedia walaupun dia WFH Ros dan kawan-kawan, dia buat seolah-olah macam dia nak pergi kerja. Alright? Dia perlu tahu bahawa dia perlu betulkan mindset. Ni poin kedua Mindset harus di-set betul-betul. Dan elakkan baring atas katil, tidur dekat sofa sambil buat kerja. Elakkanlah, please. Dan poin yang ke bawah ni, cari tempat yang membuat kita rasa fokus kat rumah. Dr. TN ada bilik Dr. TN sendiri. Walaupun kadang-kadang Dr. TN rasa claustrophobic. Kemungkinan ada cabin fever pun Dr. TN rasa. Dr. TN bangun, pergi tengok green, tengok hijau sikit, tengok pokok dan mungkin buat senaman ringkas sikit. Right? Dan yang menariknya poin ke atas tu, sensitif. Kita perlu sensitif dengan waktu-waktu produktif kita semasa kita dekat rumah. Dan apa yang Dr. TN nak beri tips yang penting, cakap dengan Tengku ataupun Datuk ni. Datuk, Tengku, ini bos you Ros, waktu Ros sangat-sangat proaktif dan aktif dan kreatif antara pukul 11 ke pukul 1 tu. Boleh tak masa tu kita meeting sekejap 10 minit, kita buat kerja sampai pukul 1. Tapi sebelum tu bukanlah saya tak buat kerja tu. Tapi saya memang akan ada masalah sebab saya nak masakkan anak, nak siapkan bekal dia, nak suruh dia mandi, Datuk, saya dah harap Datuk faham tu. Please Tok, pukul 11 ke pukul 1, lepas tu pukul 3 ke pukul 4.30. Jadi kita ada paling tidak daripada 8 jam tu, kita kenal pasti 4 ke 5 jam yang kita betul-betul produktif, my dear. Jadi kita cakap dengan Datuk, dengan Tengku ni ataupun Tuan Haji bos kita ni,
Dia pun perlu faham, kita work from home. Kita ada kekangan dekat rumah. Dan saya yakin sekarang ni semua faham. Sebab apa? Hello, dah setahun kalau tak faham-faham juga, maknanya kita berada dalam takut denial. Tak pasal-pasal kita orang akrab, tapi kita masih living in denial. Rugilah masuk akrab kalau kita begitu. Jangan marah Dr. TN Dr. TN hanya sekadar bermain-main untuk mengingatkan kita, walaupun dalam pada kita main-main itu sebenarnya banyak kebenaran daripada apa yang Dr. TN cakapkan ini, agar kita mampu membawa perubahan-perubahan itu. Ini poin selanjutnya daripada amalan kita, macam kita bersiap sedia benar-benar nak pergi pejabat, iaitu sediakan, tetapkan satu area di rumah sebagai quote-unquote pejabat kita. Pilih satu ruang. Jangan hari ni dekat sofa, besok dekat dapur, lusa dekat toilet, tulat dekat surau rumah, lepas tu tempat nak gosok baju kita pun buka sampai tangan kita terbakar. Janganlah. Okey, yang eloknya duduk elok-elok, maintain. Kasih tahu dengan anak-anak, abang, along, anga, acik, ini office quote-unquote mama. Baba dekat depan mama yang itu, okey? Adik dekat sini, dekat bilik adik, abang dekat bawah. Jadi tetap. Jadi minda kita secara psikologi, rakan-rakan akrab, akan ada bila duduk sahaja Dr. TN dekat, ni rumah Dr. TN ni kat belakang tu library Dr. TN, tempat Dr. TN letak buku-buku. Kalau nak tengok, ni Dr. TN punya, berkecah sikit lah. Dekat situ. Jadi sebenarnya bila Dr. TN duduk je dekat dalam bilik ni, Dr. TN ada lampu pula special light dekat sini kan. Nampak Dr. TN terang. Jauh ni jadi macam malaikat pula aku ni tiba-tiba kan. Malaikat Rose. Aku turun daripada langit ni. Right. Jadi sekarang ni, bila Dr. TN secara minda dan psikologinya, when I am seated here, my mind is already attuned that I'm going to work and I'm going to focus. And all my perkakasan teknologi, my handphone, my iPad, my laptop, my books, my mug, air, pen, semua dekat di sini. Dan kita kena selesa. Dan yang pentingnya, wujudkan suasana macam itu office sebenar kita, tapi dekat rumah. Dan dalam 2-3 jam, tak perlu berinteraksi dengan orang yang ada dekat rumah. Ini juga, ini poin yang selanjutnya, iaitu kita perlu faham bahawa interaksi dengan suami, dengan isteri, waktu nak jumpa anak-anak, bukan tak boleh, my dear. Boleh, kita kat rumah. We are free to do that. But make sure, kalau macam tadi Rose dengan Dr. Tengku, kalau bos dia, Datuk, dalam pukul 11 ke pukul 1, all out. I akan definitely duduk dekat meja. I will definitely be there. I'm gonna be devoting my time. But before that and after one, I got to take about 30 minutes, 40 minutes untuk preparation for lunch, Tok. Untuk siapkan anak saya yang tengah PDPR. Saya harap Datuk faham, Tok. Please, Tok. Jadi kita batasi. Maknanya daripada pukul 11 si Rose tadi dengan Dr. Tengku tu sampai ke pukul 1, 11, 12, 1, 2 jam tu sangat-sangat produktif, sangat-sangat fruitful, sangat-sangat mantap, sangat-sangat orang kata apa, devoted masanya, and find another 2 or 3 hours in the afternoon. Bukan bermakna sebelum tu kita buang masa, kita ada, tapi kita punya bos akan faham. Dan yang pentingnya, ini poin selanjutnya, tip to the TN, anak kita, suami dan isteri kita akan faham. Antara perkara yang paling sulit semasa WFH, Dr. TN tidak nafikan. Masa PKP, anak-anak PDPR, kita perlu jelaskan dan berbincang dengan pasangan dan anak-anak yang kita sedang kerja, bukan bercuti walaupun kita kat rumah. Tentukan waktu-waktu tertentu untuk kita tengok dia orang sekejap, berborak, makan, solat yang Muslim, solat berjamaah. Okey? Dan mintalah bantuan pasangan. Kalau anda perempuan, suami anda pun main peranan. Suami kena main peranan. Ini juga ada masalah Suami tak nak bantu. Semua diberikan beban kepada perempuan. Ini juga menjadi kesan psikologi yang tidak menarik untuk kita yang hidup berkeluarga, sedang mendepani cabaran PKP dan WFH yang ketika ini sedang melanda kita semula, yang mana kita dalam suasana PKP 2.0. Jadi seterusnya, Dr. TN nak ingatkan, pastikan teknologi dan aplikasi kita itu produktif, maksimalkan komunikasi email atau WhatsApp, online meeting, Zoom, Webex, Skype, WhatsApp video, live streaming yang sedang kita buat ini, rakan-rakan yang sedang tengok Dr. TN, hai, Assalamualaikum, maknanya Facebook live streaming, kita boleh buat kolaborasi pakai Google Docs. Maknanya bila Rose siap kerja terus upload, Dr. TN tak perlu cari dia, buka aja dekat dalam Google Doc, dah tengok dah. Oh, Rose dah update dah.
document being updated. Maknanya saya tahu bahawa kerja telah dilakukan oleh Ros. Betul? Jadi ini pun dia ada aplikasi. Gunakan semaksimumnya rakan-rakan akrab dan rakan-rakan sidang penuntun yang dimuliakan. Right? Dan inilah yang kita harapkan, ianya menjadi satu benda yang tidak mendatangkan masalah kepada kita, teknologi ini. Kalau dia mendatangkan masalah, pastikan kita cari jalan keluar. Sidang pendengar yang Dr. TN dan sidang penuntun yang Dr. TN muliakan, saya teruskan lagi, ini antara kenapa kita tiada atau hilang motivasi. Antara Dr. TN gariskan perubahan berlaku terlalu drastik, dan sekarang ni bukan drastik lagi, terlalu lama. Sampai dia mula rasa pandemic fatigue. Cuba tengok poin terakhir. Kita telah mula rasa bosan, pandemic fatigue. Ini dari segi psikologi, orang akrab ambil perhatian. Ramai pekerja-pekerja sektor awam dan swasta sedang mengalami pandemic fatigue ini. Maknanya kepenatan dan keletihan pandemik sebab terlalu lama. Alright? Dan mereka pula tidak mahu menerima norma baru ini sebagai budaya. Ini juga jadi isu. Tiada pedoman, tiada matlamat bagi WFH seharian, dah lah tiada matlamat. Bos pula tak memberikan sokongan, suasana rumah terlalu santai, bos lepas tangan, ada letak sini kan. Kita pun, jangan salahkan bos, kita pun ada sikap kita yang agak lepas tangan. Betul kan? Ini kita kena betulkan minda dan sikap kita. Sikap tunggu dan lihat, teknologi tidak mantap, tidak biasa dengan teknologi, komunikasi yang macam ini buat kita jadi malas, dan kita tiada skill, dah lah tiada skill. Tak nak belajar pula. La ilaha illallah. Jadi rakan-rakan, selanjutnya, ini prinsip dalam motivation quotient, dalam MQ. MQ ini bermaksud motivation quotient. Next, dalam motivation quotient ini dia bermakna 80-20%. 80 datang daripada diri kita sendiri. 20 datang daripada MAK, mak ini, daripada orang-orang lain. Tapi kalau kita sendiri tidak mahu berubah, maka orang-orang akrab pun tak mampu nak bantu kita. Apalagi kalau kita orang akrab tak nak ubah kita. Kita boleh assume orang di bawah sana lebih teruk daripada kita. Kita ni rakan pembimbing perkhidmatan awam. Kita yang sepatutnya mendahului orang. Kita yang sepatutnya lebih bermotivasi. Kita yang sepatutnya memulakan work from home dengan lebih mantap. Kita yang sepatutnya lebih belajar lebih cepat tentang aplikasi teknologi. Tapi kalau kita mengeluh, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan suasana tak habis-habis, sampai bila pun anak-anak buah dan rakan-rakan kita akan menjadi lebih parah daripada ini. Jadi jangan lupa 80-20. Amalkan prinsip 80-20 ini, iaitu kita tidak akan merubah diri kita, melainkan kita sendiri merubah diri kita. Dan hatta untuk orang Islam, Tuhan juga tidak akan mampu membantu kita. Dan dia tidak akan membantu kita kalau kita tidak mahu bangkit, bangun, membantu diri kita sendiri. Rakan-rakan yang saya muliakan, selanjutnya ini untuk memastikan motivasi yang tinggi WFH demi produktiviti dan kecemerlangan kita dan organisasi kita di perkhidmatan awam ini, bangun awal. Muslim, solat pagi-pagi, kalau boleh berjamaah. Doa pada Allah, cari kekuatan diri kita. Alright? Tetapkan rutin harian WFH macam mana. Alright? Dan ini perlu di-share dengan isteri, suami, anak-anak. Perlu di-share. Perlu maklum, mama akan buat ini, papa akan buat begini. Alright? Dan mulakan dengan to-do list kita dan utamakan yang utama. Alright? Dan saya nak ingatkan, jangan terlalu berharapan terlalu jauh. Dalam tempoh PKP WFH ini, untuk hari ini, today, what am I supposed to produce? Just think of today, not to think of, oh, this month or this year, tak payahlah. Ini perlu tukar sikit aspek matlamat yang smart. Maknanya time bound itu, T itu, mestilah today, within the next 6 hours, if not 8 hours. Alright? Make your to-do list, utamakan yang utama, arahan kerja diselesaikan, timeline jaga, pastikan kejelasan message bos. Kalau tak jelas, tanya. Jangan andai. Ini satu lagi, masyarakat kita dia suka mengandai. Tanya secara direct. Keraplah pakai aplikasi WhatsApp atau teknologi lain dalam tugasan. Dan jangan sekali-kali sebagai orang akrab terpengaruh dengan pandemik fatigue ataupun keletihan pandemik ini. Sidang pendengar dan sidang penuntun yang Dr. TN sayangi, sebagai rakan akrab, selanjutnya
Ini antara Dr. TN beri lagi, hubungi bos. Jika tiada kerja, quote unquote. Tak mungkin orang tiada kerja. Sebab tu Dr. TN letak quote unquote. Hubungi bos jika tiada arahan yang selanjutnya. What we need to do is ensure that we have a very clear instruction from the boss and make sure clarity of the instruction. Maknanya always ada timbal balik bercakap itu. Jangan one way sahaja. Okay? Sentiasa pantau tugasan online, meeting secara berkala. Tetapkan paling tidak 6 jam. Sebenarnya 8 jam. Kita dibayar untuk 8 jam. Tapi 6 jam tu kalau produktif, Ros dan rakan-rakan, Dr. TN rasa dah cukup mantap dah orang-orang akrab kita buat kerja. Lihat kembali kerja-kerja lama kita yang tertangguh. Jaga kesihatan kita. Make sure amalkan orang kata apa, 3W. Elakkan 3S yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan kita. Dan semua agama pun, terutama orang Muslim, rakan-rakan kita berdoa kepada Allah. Okay, agar kita diberikan kekuatan untuk meneruskan WFH ini dengan bijaksana. Dr. TN nak akhirkan dengan 3 surah dalam Al-Quran. Maafkan saya bagi orang yang bukan Islam. Sekadar peringatan, di dalam kitab-kitab yang lain pun ada kurang lebih. Allah menyatakan dalam Al-Baqarah, sesungguhnya akan kami beri cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya sekarang ini kita berada dalam keadaan ketakutan, kerisauan, lecehnya, susahnya. Tetapi Tuhan kata, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi key to the whole thing is kita kena ada patience yang tinggi. Orang akrab kena ada patience yang tinggi. Apa saja nikmat yang kamu perolehi adalah dari Allah. Apa saja bencana yang menimpa diri kamu, maka dari kesalahan diri kamu sendiri. Ingat baik-baik. Apa yang berlaku ini, khilaf kita juga, tuan-tuan dan puan-puan. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Sidang penonton yang Dr. TN muliakan, Ros, akhir sekali, itulah slide terakhir. Dr. TN ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakan pembimbing perkhidmatan awam, Majlis Akrab Kebangsaan, MAK atau MAK, atas jemputan yang julung-julung kali ini, yang menarik pengalaman Dr. TN kali pertama buat pakai StreamYard ini. Very interesting and yet quite challenging. And I would like to say and officially hand over the session back to Miss Rozilia untuk meneruskan kalau ada 1-2 soalan. But indeed I am so grateful and thank you, and I am very happy. Dr. TN rasa sangat happy berada dengan rakan-rakan akrab yang Dr. TN sayangi. Back to you, Rose. Go ahead. Thank you, Dr. TN. Yes, I've got one questions from Kuching, Sarawak. Orang Sarawak. Apa khabar kita orang Sarawak? Yes. He's personally texting me right now. So segan nak komen dekat situ. Dia cakap, Siapa? Apa soalannya? Rose? Si dengar kami. Okay. Hello. Okay. Okay, boleh. Boleh dengar? Okay. The question is, bagaimana untuk kita tingkatkan motivasi jika kita dalam waktu PKP ini feels demotivated? Right. Itu soalan daripada beliau. Right. Basically, when we have this kind of feelings, it is quite common for us to have this kind of feeling because we are now facing something that it is not common. As what we coined and as what we highlighted earlier, it is indeed unprecedented. So the question given by our friend from Bumi Kenyalang, Sarawak sana, nyatanya macamnya nak handle motivation yang drop ini. Allow yourself, do not take it too seriously. But number one, always have sistem sokongan yang kuat. Iaitu kalau you have feeling yang drop, hello brother, you are member of Akrab. I know he is member of Akrab kan, Rose? Definitely he's Akrab member. Yes, Akrab. Nya orang Akrab. Kawan-kawan Akrab macam Rose, macam Dr. TN. Sekarang you know me. You can always chit-chat. Always believe in support system. Go back to the root of the raison d'être of MAK. Apakah punca wujudnya Majlis Akrab Kebangsaan ini?
ataupun sistem akrab, rakan pembimbing perkhidmatan awam ni kenapa? Untuk kita mewujudkan sistem sokongan, sistem dorongan. Jadi kita juga orang akrab ni tak terlepas daripada memerlukan sokongan dan dorongan. Jadi perlu kita kembali kepada sokongan itu, iaitu kawan-kawan kita. Itu pertama. Yang kedua, Dr. Tien boleh berikan nasihat, prepare beforehand. Maknanya Dr. Tien pun kadang-kadang bila masuk hari-hari yang Dr. Tien sangat lull, sangat down, what I will do that week, every night or every morning before, sometimes tak payah satu malam sebelum pun Ros mungkin that morning, always start with 10 minutes to jot down what I want to do today for the next 4 hours. Itu yang Dr. Tien cakap tadi. Matlamat jangan terlalu besar lah. Aku mau tahun ini, aku mendapat ini, aku pastikan jabatan aku ni. Si payah. Kita ingat hari ni, 4 jam mendatang ni, kita nak buat apa? Apa yang bos mau, kita perlu penuhi dulu. Dulu siapkan kejap bos. Lepas siapkan kejap bos, tengok kejap-kejap kita yang perlu kita siapkan. Dan kita disiplini dengan ada yang sebenarnya saya ambil lunch, before I have my lunch, I want to make sure I email something to Datuk Tengku. This email must be given out by 12:45. Dengan itu, dia sebenarnya teori goal setting siapa yang rakan teori kita dekat coaching ini, dia untuk meningkatkan motivasi dia ada banyak teori. Dr. Tien cakap ni teori goal setting. People do not feel motivated in general, psychologically, because they do not have a clear set goal. And the goal that Dr. Tien is saying now is this short-term goal of the day, not the week, not the month, not the year. That is no good. Selamat, mata jangka panjang, smart, yang kita kata SMART. Tapi dalam PKP-kan kita itu, insya-Allah. Ada soalan lain, Ros? Okay, soalan this one is from Kedah. Dia cakap macam mana nak jemput Dr. Tien kalau nak buat ceramah secara online? Tanya je lah Ros. Sudah. Kita tanya dengan Ros saja, kawan kami ni, MAK atau Mak, bawa contact number doktor ataupun macam ni je lah. Ros, I can make announcement Can, sure. Dr. Tien punya Instagram TG Naufal. TG Naufal. So you can always contact me personally, or maybe you can go to my Facebook, Master Trainer D-Tech. Master Trainer D-Tech. Ni siapa yang boleh nampak Dr. Tien punya IG is that one, TG Naufal. Okay, you can be my friend, maybe personal PM, DM me, ataupun my Facebook is Master Trainer D-Tech. Alright, in fact saya dah kawan dengan Majlis Akrab Kebangsaan. Saya pun dah jadi kawan dekat Facebook MAK. Itu dia, Master Trainer D-Tech. You can always cari saya di situ untuk bertanya lebih lanjut. Dr. Tien doakan agar segala yang kita usahakan, sama ada kita WFH atau WFO pun tak apa-apa, rakan-rakan akrab yang Dr. Tien sayangi. Yang penting kita punya kerja ini kerja yang mulia. Kerja kita di samping kita ada kerja dekat office, kita juga adalah pembimbing, rakan pembimbing dalam perkhidmatan awam. Jadi kita ni ada kerja yang mulia, kita menolong orang. Jadi kita sendiri kena ada clear mind, clear mindset, clear heart, niatkan yang baik. Kita nak membantu orang dan sepentingnya kita boleh membantu diri kita sendiri. Jadi kalau kita WFH, pastikan produktiviti kerja kita itu, kita pastikan bagi hari-hari kita ber-WFH itu ada produktiviti yang bos kata si Ros ni dia dekat rumah ke, dia dekat office ke, ya Allah kalau dia tak ada aku rasa aku boleh pengsan, aku boleh mati. Sampai macam tu kita meletakkan bos kita rasa macam tu yang kita nak Ros Maknanya bos kalau kita tak ada tu, sama ada WFO atau WFH, dia rasa macam patah kaki lah aku Ros kalau kau tak ada. Nasib baik kau ada Ros. Itu yang kita nak bos kita cakap.
Ini apa bos kita cakap? Engkau ada pun macam tak ada, engkau tak ada pun lebih baik tak ada. Jadi kalau kita ada bos yang mengata begitu, melainkan dia benci dengan kita, ada masalah peribadi, tak tahulah kan. Tapi kalau kita memang ada masalah kerjaya, tolong kembali kepada asal kita. Matlamat kita ialah untuk mencari rezeki yang halal dan pada masa yang sama, kita merelakan diri kita menjadi seorang ahli akrab yang meredakan dan membolehkan orang lain bergantung harap dan bertanya pandangan dan mencari bimbingan dengan diri kita sebagai ahli akrab. Satu majlis yang sangat mulia, satu majlis yang sangat tinggi martabatnya di dalam sektor awam kita negara Malaysia yang tercinta. Teruskan perjuangan, insya-Allah Majlis Akrab Kebangsaan akan terus mantap dan meneruskan perjuangan untuk memperkasakan ahli-ahli akrabnya yang sangat-sangat mulia hati mereka. Dr. TN ucapkan selamat menuju jaya. Saya nak mengundur diri, saya serahkan balik kepada Ros. Take care, take a good care of yourself. Always remember, we are the best staff of our government and we will perform par excellence with akrab around. Assalamualaikum. Thank you so much. Thank you Rose, back to you. Okay. Bye-bye. Thank you Datuk Dr. TN. Yes. Very orang cakap saya sangat suka dengan pagi ni sebab sikit-sikit Ros macam saya terkejut. Memang saya back to focus. Memang begitu cara saya pernah ikut beberapa motivasi. That is how the motivator want to kembalikan kita. Ros, okay Ros. Memang kita akan stay fokus. Okay, kepada komen daripada penonton semua very positif. Dia cakap memang kita dapat rasakan walaupun dalam online kita dapat rasakan the spirit is there dengan apa orang cakap Muhammadah orang Sarawak pada nang best lah. Nang ada semua di tak semua si lejuk dengan kami sorry to inform you kami guys. mulut ni direct aja. Kami kalau si suka kami cakap jangan si suka. Kami harap si lejuk jangan marah dengan kami Okay. So Untuk Dr. orang TN Borneo, Sabah, Sarawak, take care. Orang Melayu juga, all the best. Yes. Dr. TN can speak Sabahan and Sarawak. I'm very teruja because just now di belakang tadbir he talked to me. I'm very impressed to Sabahan. He knew how to speak, how we speak. Macam ni Omar dah. Kita bercakap ni Sabah dia tahu juga tu bercakap. Okay bagi. Sabah, dari Sabah ada join ke today? Ada join di pagi. Very good. Boleh bah kalau kau orang Sabah bah. Bagus bah itu. Bagus So kalau ada yang ingin menjemput Dr. TN untuk be it virtual online untuk ceramah ni ke saya rasa boleh contact kita orang akan panjangkan kepada Dr. TN ataupun hubungi beliau sendiri seperti yang telah dinyatakan tadi. Dan terima kasih kepada semua penonton yang bersama kita orang daripada awal, daripada kita mula daripada tadi sehingga akhir. Tadi ada masalah teknikal sedikit, ada 2 line ya. Ada masalah network, dia tiba-tiba down. Okay, thank you, sorry kepada Dr. TN, beliau sangat bersabar. Sangat bersabar dengan relax cakap it's okay Ros, we can continue. Thank you Dr. TN, thank you. From Majlis Akrab Kebangsaan, we would like to say thank you daripada pihak pengurusan. Sangat berbesar hati menerima Dr. TN sebagai panel kita pada hari ini. Semoga majlis perkongsian ilmu pada pagi ini memberi manfaat kepada semua. Bagi yang tak sempat nak tonton pada pagi ini disebabkan ada kerja, ada meeting, anda boleh tonton. This is a recorded live streaming anytime. Share to your Facebook so that lebih ramai lagi yang tonton. Jangan lupa follow Dr. TN. Saya ada tag dalam dalam Facebook dia. Dia punya beliau punya personal Facebook. So kalau ada apa-apa persoalan berkenaan anything that you guys want to ask Dr. TN itself, you guys can boleh PM ya Dr. TN. Boleh bah kalau kau. Boleh tengok tu betapa dia dengan kerendahan hati, very humble. So I'm very dengan honor bersama dengan orang yang sangat humble ni pagi. Alhamdulillah. Rasa macam di kampung ada juga yang boleh bercakap ni.
slang dia punya slang yang di sini tu tiada sudah bila dia bercakap Sabah tu. Ya, boleh wah. Boleh, okey. Okey, Ah. sampai kita berjumpa lagi untuk next sessions SSM. Untuk Dr. TN, kalau ada lagi apa-apa yang ingin dikongsikan Dr. TN dalam majlis ilmu ini, Dr. TN dialu-alukan anytime. Kita orang menerima dengan berbesar hati ya. Bila-bila masa Maksudnya saja. apa tu? Maksudnya Maknanya kalau WhatsApp, dekat Facebook. dekat Facebook, kalau anda nak share apa-apa ke program Dr. TN ke apa-apa, kasih tahu saja kami orang. Nanti kita orang aturlah itu. Terima kasih banyak-banyak Majlis Akrab Kebangsaan. Saya ucapkan tahniah atas penganjuran acara yang menarik. Thank you so much and sorry ya. Sorry atas kekurangan. Thank you Ros. Okay, sure.